Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk pengkulturan daging menurut perspektif hukum Islam. Daging kultur ini diberi istilah daripada saintis-saintis barat, iaitu lab grown meat, cultured meat dan juga artificial meat, yang mana semuanya menjurus kepada daging yang dihasilkan di dalam makmal ataupun secara ex vivo, iaitu di luar perumah asal iaitu haiwan itu sendiri, iaitu rahim haiwan itu. Perkuturan daging menggunakan teknik yang dikenali sebagai teknik kejuruteraan tisu yang sama digunakan secara tradisional dalam perubahan regeneratif. Konsep ini telah dipelopori oleh Jason Materni pada awal tahun 2000-an. Bukti kukuh ditunjukkan dalam penghasilan daging secara berkultur buat pertama kalinya pada tahun 2013 oleh Profesor Mark Post dari Universiti Maastricht. Oleh hal yang demikian, mengetahui faktor tercetusnya idea pengkulturan daging amat penting bagi umat Islam agar kita dapat mengetahui alasan sebenar uji kaji makmal ini berlangsung. Okey, untuk objektif kajian yang kedua adalah mengetahui proses bagaimana pengkulturan daging dilakukan. Dengan objektif ini, kami dapat mengenal pasti proses ataupun teknologi yang digunakan untuk menghasilkan pengkulturan daging yang tidak mendatangkan atau membangkitkan isu halal dan isu-isu untuk teknik yang digunakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, yakni yang halal yang telah kami berikan kepadamu. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk mencari rezeki dari sumber yang halal dan juga yang terbaik. Yakni Nabi sendiri telah menyarankan umatnya untuk mengelakkan daripada perkara yang syubhat. Oleh itu, kami telah mengkaji hukum mengenai pengkulturan daging ini berdasarkan sudut perspektif Islam, yakni dengan beberapa metod, yakni menggunakan kaedah maqasid syariah dan juga asas fiqh. Menurut kajian literatur yang telah dijalankan, faktor utama tercetusnya idea penghasilan daging kultur pada awal abad ke-21 ialah peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat telah mendatangkan impak negatif kepada alam sekitar, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Selain daripada itu, faktor yang menjadi punca tercetusnya inovatif daging kultur ini ialah kesedaran masyarakat barat mengenai kebajikan haiwan. Maka terdapat segelintir aktivis haiwan yang menerima konsep ini dengan istilah victimless meat. Penyembelihan haiwan juga dapat dikurangkan melalui pengkulturan daging dan secara ilmiahnya, satu stem cell boleh memenuhi keperluan seluruh dunia. Akhir sekali, faktor yang menjadi tunjang kepada penggunaan alternatif daging makmal ini tidak lain dan tidak bukan inovasi dalam kesihatan nutrisi makanan. Menurut kajian daripada Larson dan Walk pada tahun 2006, kandungan nutrisi daging kultur boleh dikawal dengan memanipulasi komposisi bahan dan lemak yang digunakan sebagai media pembiakan. Nisbah antara lemak tepu dan tidak tepu juga boleh dikawal dengan baik. Lemak tepu pula boleh digantikan dengan lemak yang lain lebih baik seperti omega 3. Melalui pengkulturan daging juga, para saintis boleh menyusun nutrisi yang diperlukan oleh manusia, seterusnya menjadikan daging kultur ini lebih sihat dan selamat berbanding dengan daging konvensional. Okey, so bagi proses bagaimana pengkulturan daging dilakukan, ada dua sumber sel yang kita boleh gunakan, iaitu ECS dan juga ACS. ECS adalah singkatan kepada sel stem embryo dan ACS adalah singkatan kepada sel stem dewasa. Jadi kedua-duanya ada kekurangan dan kelebihan dia. Jika menggunakan ECS, ianya berpotensi untuk membiak dan berkembang tanpa batasan, dan juga kelemahan dia adalah saintis masih lagi kekurangan ilmu tentang cues ataupun dia punya signal bagi memastikan ECS itu, sel stem embryo itu, tidak berubah menjadi sel-sel lain seperti sel-sel tumor ataupun sel-sel otot. Kelebihan kepada ACS pun, dia boleh diambil daripada tisu haiwan dewasa dan ianya tidak memerlukan sebarang cues ataupun signal. Tetapi kekurangan dia yang terbesar adalah dia tidak mudah dijumpai di dalam sel haiwan, dan juga dia ada limit yang dipanggil sebagai Hayflick limit, yang mana pembiakan yang terlalu lama dengan menggunakan ACS, sel stem dewasa ini, boleh menyebabkan pembentukan sel-sel berbahaya seperti sel kanser ataupun dipanggil sebagai malignant cell lah. Jadi kedua-duanya ada kekurangan dan kelebihan. Antara fatwa yang terawal yang telah dikeluarkan adalah daripada Islamic Institute of Orange Country, yakni mereka mengharuskan memakan daging tersebut dengan mengkiaskan penghasilan daging kultur dengan penghasilan yogurt. Kebanyakan pengkaji mentarjihkan
bahawa daging kultur yang diperbuat atau dihasilkan daripada sumber ESCS adalah suci kerana ianya telah berubah sifat daripada janin yang merupakan sifat darah yang asalnya najis lalu bertukar kepada daging yang suci. Sabda Nabi SAW, la darara wa la dirara, yang bermaksud tidak boleh mendatangkan kemudaratan dan memberi kemudaratan. Secara ringkasnya, yang telah kami membuat kajian bahawa dapat diketahui bahawa mengambil sel tisu daripada sesuatu haiwan itu hendaklah daripada haiwan yang asalnya memang boleh dimakan. Oleh itu, perkuturan daging ini adalah halal jika kita menggunakan daging yang memang halal digunakan. Oleh itu, perlu juga diselidik dengan rapi kaedah pembuatannya, sama ada ianya dicampur oleh bahan yang terlarang atau tidak. Pencetusan idea pengkulturan daging dapat dirangkumkan dari 3 sebab utama yang menjadi tunjang kepada perubahan teknologi dan penghasilan daging. Yang pertama ialah kesan kepada alam sekitar. Menurut kajian yang telah diselidiki, faktor kesan negatif kepada alam sekitar terdorong daripada meningkatnya populasi manusia yang dijangkakan akan lebih berkembang pada dekad mendatang. Hal ini akan menyebabkan permintaan dan revolusi industri semakin meningkat, lantas menyebabkan alam sekitar menjadi korban kemajuan pesat. Seterusnya, kesedaran berkenaan kebajikan haiwan. Menurut hasil dapatan kajian yang dijalankan, faktor kesedaran haiwan di daerah barat semakin banyak dan telah membuatkan tercetusnya idea pengkulturan daging di dalam akmal. Sebuah fahaman kesedaran mengenai kebajikan haiwan telah lama digiatkan di barat sebagai sebuah fahaman yang mendukung kebajikan dan keselamatan haiwan di dunia. Kesedaran ini pada asalnya tidak mendapat sambutan dan perhatian pihak atasan. Namun seiring berjalannya waktu, kesan-kesan aktiviti penghasilan daging haiwan telah membuka mata banyak pihak bagi mempelopori inisiatif daging kultur yang terlihat lebih menjaga kebajikan haiwan. Okay, dari segi teknik pengkulturan daging kita ada 3. Yang pertama kita ada scaffold structure, yang kedua kita ada self organizing method, dan yang ketiga kita ada 3D printing method. Untuk scaffold structure punya method, dia adalah kita meletakkan sel itu di dalam satu bioreaktor, dan dalam bioreaktor itu ada medium, yang mana medium itu mengandung komposisi kimia yang membolehkan sel itu hidup di dalam bioreaktor. Tapi dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Kelebihan dia dia boleh menghasilkan daging, tetapi kelemahannya adalah struktur daging itu sendiri tidak menyerupai daging yang sebenar. Tapi dia boleh dianggap praktikal jika kita nak menghasilkan contohnya daging burger. Dia masih lagi boleh menghasilkan daging. Teknik kedua adalah self organizing, yang mana yang jumpa ni adalah Benjamin tadi, dan mereka cara kaedahnya adalah mereka ambil daging, sebagai contoh daging gamas, dan letakkan di dalam satu petri, dalam satu tulang petri, yang mana dalam tu ada komposisi kimia dia yang dipanggil, ada medium yang mengandung komposisi kimia yang membolehkan daging itu berbiak. Tetapi kelemahan terbesar dia adalah berkemungkinan besar saluran darah tidak akan berada di tengah-tengah daging itu. Jadi dia boleh menyebabkan daging itu menjadi pelacur. Dan kaedah yang terakhir sekali adalah 3D printing. Yang paling bagus dengan kaedah 3D printing yang dipelopori oleh Dr. Vega Fogas pada tahun 2009 ni, kelebihan utamanya adalah komposisi kimia dalam daging itu boleh diubah-ubah untuk memaksimumkan kadar nutrisi dia lah. Dan yang paling bagusnya juga, dia bentuk daging itu boleh diubah dan menjadikannya lebih, daripada segi rupanya lebih baik lah. Tetapi kelemahan dia adalah, satu, dia mahal, dan belum ada kajian yang betul-betul menyeluruh pasal 3D printing punya metod. Okay, itu saja. Daging kultur yang diambil atau dihasilkan daripada haiwan sembelihan halal boleh dimakan dengan tanpa kebimbangan dan keraguan, manakala daging kultur yang dihasilkan dengan mengambil sebahagian haiwan semasa haiwan tersebut masih hidup atau mati akan dikategorikan sebagai bangkai dan tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah Islam menetapkan bahawa menjaga nyawa adalah kedua terpenting selepas menjaga agama. Daging kultur dari sumber yang halal tidak akan memudaratkan serta merosakkan kesihatan kita, manakala pengambilan daging kultur dari sumber yang haram akan menyebabkan kesihatan kita terdedah kepada pelbagai penyakit. Yang ketiga adalah menjaga akal, bermaksud menjaga fikiran daripada sesuatu yang merosakkan. Memakan daging kultur dari sumber yang halal dapat memelihara akal kita daripada rosak kerana kita tidak mengambil makanan dari sumber yang haram seperti arak dan najis-najis babi ataupun babi. Kaedah fiqh yang pertama ialah al-umur bimaqasidiha, yakni segala urusan ditentukan melalui niat. Oleh itu, niat memainkan peranan yang penting bagi membezakan suatu amalan. Maka, sekiranya pada masa akan datang penciptaan daging kultur ini disertai dengan niat yang jahat, yakni seperti membunuh secara meracun perlahan, maka ianya akan jatuh kepada hukum yang haram. Kaedah asal fiqh yang kedua ialah al-yakin al-yuzal bisyak, iaitu keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yakni kaedah ini bermaksud suatu amalan perlu dilakukan berdasarkan ilmu, pengetahuan dan keyakinan. Akhir sekali ialah ad-darar yuzal, yakni kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kaedah ini bermaksud suatu yang mendatangkan bahaya dan mudarat mestilah dihapuskan serta dihilangkan. Sekiranya terdapat beberapa proses yang mendorong yang akan mengakibatkan kemudaratan seperti penggunaan cecair kimia yang berbahaya, maka kaedah asas fiqh menerangkan bahawa perlu menghilangkan mudarat yang berat berbanding yang ringan. Untuk kesimpulannya, pengkulturan daging di Malaysia perlu diurus dengan bijak untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan alam sekitar dan kelestarian budaya. Akhir sekali, pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai tradisional dalam masyarakat seperti kepentingan makanan halal juga penting dalam merangka dasar-dasar yang menyeluruh dengan melibatkan semua pihak termasuklah pemerintah, industri
Dan masyarakat negara kita Malaysia boleh mencapai kejayaan dalam mengendalikan isu pengkulturan daging dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan keseluruhannya.